buang masa je aku tengok cerita 2 jam 14 minit tak faham apa. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk video kali ni saya akan kongsikan dengan anda review untuk satu filem yang ada dekat Netflix dan juga penjelasan tentang filem yang saya akan kongsikan sebentar lagi, iaitu filem yang bertajuk I'm Thinking of Ending Things. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem dan review-review series untuk anda pada masa akan datang. Okay, so untuk video kali ni saya akan buat review sikit tentang satu filem yang bertajuk I'm Thinking of Ending Things. Okay, review saya akan buat kali ni mungkin saya akan ceritakan sedikit sinopsis atau pengenalan tentang cerita I'm Thinking of Ending Things ni. Dan kemudian saya akan explain, bagi penjelasan tentang cerita I'm Thinking of Ending Things ni lah. Cerita I'm Thinking of Ending Things ni adalah cerita arahan Charlie Kaufman, bergenre drama, psychological thriller macam tu. Mengisahkan tentang seorang lelaki iaitu Jake yang membawa seorang perempuan untuk bertemu dengan keluarga dia. Perempuan ni adalah teman wanita dia dan Jake ni nak memperkenalkan perempuan ni dekat keluarga dia sendirilah, bertemu dengan mak bapak dia. So cerita dia berkisahkan tentang Jack ni yang bawa pulang teman wanita dia untuk bertemu dengan keluarga dia, dan dekat situ bermacam-macam perkara pelik yang berlaku, di mana perempuan tu ialah mengalami benda-benda yang pelik dan benda-benda yang tak boleh diperjelaskan oleh perempuan tu sendiri. Dan dalam perjalanan balik pun ada perkara pelik juga berlaku. So kalau korang nak tahu apakah yang sebenarnya berlaku di antara Jake, keluarga dia dan perempuan yang dibawa oleh Jake untuk bertemu dengan orang tua dia, korang kena tonton cerita I'm Thinking of Ending Things. Okay, so untuk cerita I'm Thinking of Ending Things ni, saya tak nak sentuh pasal lakonan, pasal sinematografi, pasal set. Bagi saya, semua ni macam well balanced lah. Tak ada yang saya rasa ada benda yang janggal ke apa ke. Semua nampak well balanced, tak ada yang outstanding, biasa-biasa. Tapi lebih kepada plot cerita dalam cerita I'm Thinking of Ending Things ni yang mungkin bagi setengah orang cerita dia agak complicated. Dan mungkin ada orang rasa yang cerita ni sangat membosankan. Dan saya memang tak dapat nafikan lah cerita ni memang sangat slow. Tapi sebenarnya cerita ni dia ada benda yang nak disampaikan kepada penonton. So cerita I'm Thinking of Ending Things ni bukannya cerita dengan plot yang biasa, bukannya template cerita yang biasa di mana biasanya ada character development, ada permasalahan dan ada penyelesaian di akhir cerita. Tapi untuk cerita I'm Thinking of Ending Things ni, dia di luar kotak template yang biasa digunakan oleh cerita-cerita biasa. So mungkin ada setengah orang yang rasa cerita ni terlalu berat dan tak faham dan rasa buang masa untuk tonton cerita yang berdurasi 2 jam. Buang masa je aku tengok cerita 2 jam 14 minit tak faham apa. Sebab cerita ni memang perlukan tumpuan sepenuhnya. Tak boleh macam cerita-cerita biasa yang kita tengok TV sambil main telefon. So cerita ni bukan cerita macam tu. Setiap benda yang dicakapkan dalam cerita ni ada isi dia tersendiri. Okay, so untuk rating cerita I'm Thinking of Ending Things ni, saya akan bagi rating dia 6.5/10. Okay, so kepada korang yang nak tonton cerita I'm Thinking of Ending Things ni, korang boleh cari dekat Netflix sebab cerita ni memang cerita daripada Netflix. Dan tengoklah, layanlah kalau korang mampu layan. Okay, so saya akan buat video penjelasan tentang cerita I'm Thinking of Ending Things ni. Tapi selepas ni, apa yang saya cakap dalam video ni mungkin akan ada spoiler lah. Memang akan ada spoiler lah, bukan mungkin, memang akan ada spoiler. Dan kepada korang yang nak tonton cerita ni, saya nasihatkan korang stop dulu dekat part ni dan pergi tonton dulu cerita ni, dan lepas tu baru balik ke sini dan tonton penjelasan yang saya akan terangkan sekejap lagi. Okay, apa yang saya faham tentang cerita I'm Thinking of Ending Things ni, secara basicnya dia mengisahkan tentang seorang lelaki yang orang kata hidup seorang diri lah, yang lonely, yang rasa hidup dia macam tak berguna. Lalu dia berimajinasi tentang hidup dia yang sebenarnya tak berlaku pun. Okay, so itu memang spoiler besar lah kalau kepada korang yang belum tonton lagi. Okay, so Jake dalam cerita I'm Thinking of Ending Things ni adalah watak yang saya faham. Dia adalah watak Jake yang bawa perempuan tu naik kereta untuk jumpa orang tua dia. Dan dalam masa yang sama, Jake ni adalah
orang tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan, janitor dekat sekolah. So kalau korang tengok dalam babak ataupun scene awal cerita I'm Thinking of Ending Things ni, di mana perempuan bernama Lucy tu, masa dia tengah tunggu Jake, ada seorang lelaki tu yang mengintai daripada ketingkap. Dan lepas tu scene tu berubah, di mana orang tua tu berubah menjadi orang muda. Dia nampak daripada belakang lah. Dan itu adalah Jake, versi tua dan versi muda. So sebenarnya Jake ni dia berhalusinasi ataupun berimajinasi yang dia membawa perempuan yang bernama Lucy tu untuk berjumpa dengan orang tua dia. Semasa dalam perjalanan membawa Lucy pergi ke rumah orang tua Jake, Lucy pada awalnya dia ada berbisik dalam diri dia, I'm thinking of ending things. Bermaksud saya terfikir untuk menamatkan saja benda ni. So bagi saya beranggapan yang Jake ni cuba nak melupakan ataupun berhentikan diri dia daripada berimajinasi tentang Lucy. So semasa dalam kereta, semasa perjalanan Jake dan Lucy ni pergi ke rumah orang tua dia, Lucy dan Jake ni diorang berborak dan kadang-kadang diorang gunakan nama yang berlainan untuk panggil Lucy ni. Kadang-kadang dia guna nama Lucy, Louisa, Lucia dan Ames. So nama-nama ni sebenarnya wujud dalam imajinasi Jake sendiri ya. Sebab sebenarnya Lucy ni tak wujud pun, dan Lucy ada ceritakan macam mana dia berkenalan dengan Jake, di mana Jake masa tu datang jumpa dia dan approach dia untuk berkenalan. Dan sebenarnya part tu tak wujud pun, tak berlaku pun, di mana Jake sebenarnya dia memang ada suka dengan seorang perempuan ni, tapi dia tak pergi approach perempuan ni pun. Dan sebenarnya Lucy ni pun tak wujud dalam diri Jake. Dia cuma berimajinasi apakah yang akan berlaku kalau dia berjumpa dengan Lucy ni lah. So watak Lucy ni cuma hayalan dalam imajinasi Jake sahaja. So seterusnya semasa dekat rumah orang tua Jake, kalau korang perasan, watak-watak mak dan ayah Jake dia sentiasa berubah-ubah. Kadang-kadang berubah jadi orang tua dan kadang-kadang ada part tu mak dia sakit dan Jake menjaga mak dia. So kalau ikut apa yang saya faham, Jake ni sebenarnya dia cuba beberapa kali untuk membawa perempuan pulang, bawa teman wanita dia pulang dan untuk kenalkan teman wanita dia dekat keluarga Jake ni lah kepada ayah dan ibu Jake. Dan kalau korang perasan lagi, semasa dia berbual-bual dengan mak ayah Jake, tiba-tiba mak ayah Jake ni hilang dan scene tu berubah di mana mak ayah Jake menjadi tua dan lepas tu hilang lagi dan bertukar di mana mak ayah Jake tiba-tiba sakit pula. Dan ini bermaksud yang semasa tu Jake cuba berimajinasi dengan imajinasi yang berlainan untuk cuba nak perkenalkan teman wanita dia dekat mak dan ayah dia, tapi seringkali gagal dan sebab tu dia cuba dan gagal lagi. Dan kalau korang perasan lagi, semasa mak dan ayah Jake berbual dengan Lucy ni dia sering ataupun dia punya profession dia berubah. Daripada awal Jake bawa Lucy naik kereta, mereka berbual tentang profession Lucy. Lucy ni kadang-kadang dia jadi penulis puisi, kadang-kadang dia jadi psychiatrist. Masa kat rumah orang tua dia cakap Lucy ni seorang waitress dan betul lah dia berubah jadi pelukis pun ada. Dan kalau korang perasan, puisi yang dibaca oleh Lucy, lepas tu ada lukisan yang ditunjukkan oleh Lucy kepada orang tua Jake, tu semua cuma satu puisi yang pernah dibaca oleh Jake dan juga lukisan yang pernah dilukis dan pernah dilihat oleh Jake lah. Mungkin Jake membayangkan perempuan idaman dia adalah seorang yang pandai melukis dan pandai menulis puisi. Dan kalau korang tengok ada satu scene di mana Lucy pergi ke mesin basuh dan bila dia keluarkan baju, terdapat baju-baju yang di mana baju tu adalah baju yang janitor dia pakai di akhir cerita I'm Thinking of Ending Things ni. Dan kalau ikut apa yang saya faham, Jake tu sendiri adalah janitor dan masa tu memang dah tunjuk lah clue yang janitor tu sebenarnya adalah Jake sendiri. Dan scene seterusnya di mana Jake bawa balik Lucy ni, bawa balik ke rumah dan semasa tu mereka singgah ke satu kedai aiskrim. Dan semasa korang perasan, semasa Lucy nak order aiskrim, ada dua orang perempuan yang datang dan dia memerhatikan Jake. Dan sebenarnya ni bukannya clue yang susah lah, sebab kalau korang tengok balik di scene awal di mana ada dua orang budak perempuan yang gelakkan Jake ni yang bekerja sebagai janitor dekat sekolah. Dan sebenarnya watak dua orang perempuan tu adalah watak yang ada dalam fikiran Jake. Dan kalau korang tengok ada seorang lagi perempuan yang serve Lucy, bagi aiskrim kat Lucy dengan tangan yang ada kesan-kesan luka-luka tu. Itu adalah perempuan yang seorang lagi yang Jake ada nampak dekat sekolah juga masa bertugas sebagai janitor. Dan sebab tu semasa dia berimajinasi, dia nampak watak-watak ni yang ada dekat kedai aiskrim tersebut. Okay, so bila korang dah faham sampai ke tahap ni, korang akan perasan yang Jake ni sebenarnya seorang yang sukakan seni. Dia suka
seni lukisan, dia suka tarian, dia suka apa lagi, puisi. Dan saya beranggapan yang Jake ni, dia memang seorang yang sukakan seni lah. Tapi minat dia tu tak direstui oleh ayah dia. Sebab kalau tengok dalam scene awal, semasa Lucy tunjukkan lukisan dia kepada ayah Jake nampak sangat tak faham, sangat tak interested apa yang Lucy terangkan. Dan kalau kau tengok juga semasa daripada awal, semasa Jake bertemu dengan ayah dia tak pandang pun Jake. Maksudnya ayah dia memang tak restui apa yang dilakukan oleh Jake selama ni. Dan dekat situ mungkin apa yang dibuat ataupun pilihan Jake yang dibuat selama ni tak dipersetujui oleh ayah dia sendiri. So semasa Lucy baru sampai ke rumah orang tua Jake ada bawa Lucy pergi ke kandang kambing, di mana kat situ ada satu tempat di mana babi mati, dan Lucy minta Jake ceritakan tentang babi tersebut. Dan Jake ada ceritakan yang babi tu dijaga oleh ayah dia, dan ayah dia malas nak jaga, dia cuma bagi makan, dan babi tu mati disebabkan ulat yang makan dalam makan diri babi tu sendiri, makan hidup-hidup. Dan ayah dia tak sedar pun apa yang berlaku semasa tu. Dia cuma tahu yang lepas tu babi tu mati macam tu dia lah, mati disebabkan dimakan ulat. Dan sini menunjukkan yang ayah Jake selama ni tidak mempedulikan apa yang berlaku kepada Jake, dan dalam masa yang sama dia merosakkan hidup dan impian Jake untuk menjadi seorang yang berjaya lah. Okay, so di bahagian akhir cerita I'm Thinking of Ending Things ni, korang boleh dapat lihat di mana orang tua yang iaitu Jake sendiri yang cuba membunuh diri dalam kereta dia. Dan semasa tu tiba-tiba ada nampak satu macam babi animasi macam tu lah, macam kartun babi macam tu berjalan dan bawa Jake masuk semula ke dalam sekolah. Dan dia macam nak cakapkan kepada Jake sebenarnya yang dia patut terima apa yang berlaku kepada diri dia selama ni. Dia pilih jalan tu untuk menjadi seorang janitor, untuk menjadi seorang yang hidup bersendirian, dan lepas tu Jake memilih untuk ikut babi tu, dan saya percaya itu adalah ending untuk hidup Jake lah. Dia decide untuk bunuh diri dalam kereta masa tu. Dan scene di mana Jake buka baju dan ikut babi masuk ke dalam sekolah tu nak menunjukkan yang Jake dia dah decide apa yang berlaku kepada diri dia adalah pilihan dia sendiri. Dan ada satu scene di akhir cerita I'm Thinking of Ending Things ni di mana Jake dan juga Lucy, watak imajinasi Jake, mereka menari dekat dalam sekolah tu. Dan lepas tu bila dia orang menari, ada seorang janitor ataupun watak tua, janitor tua yang datang dan bunuh lelaki yang sedang menari tu. Dan lelaki tu mati, dan akhir sekali dia tunjuk ada janitor tu, dia sapu kat sekeliling mayat lelaki muda tu lah. Ini bermaksud yang apakah yang akan berlaku jika Jake dia decide untuk beranikan diri dia untuk bertemu dengan Lucy, dan mungkin dia akan bahagia dan hidup bahagia, mungkin akan berkahwin. Sebab dalam semasa menari tu pun ada scene di mana mereka berkahwin. Tapi tiba-tiba muncul lelaki tua iaitu janitor tu yang membunuh impian dia. So sebab tu dia ada tunjuk scene di mana orang tua tu bunuh lelaki muda tu. Maksudnya impian dia dihancurkan sendiri oleh Jake sendiri. Dia bunuh dan dia pilih untuk jadi janitor. Dan ada scene di mana lelaki muda tu mati, dan janitor tu cuba bersihkan sekeliling mayat lelaki muda tu, menunjukkan macam selepas dia buat pilihan tu, janitor tu cuba nak memperbetulkan apa yang berlaku kepada diri dia. Dalam scene tu menunjukkan yang Jake telah membuat pilihan untuk menjadi janitor ataupun hidup bersendirian, dan sekaligus dia sendiri yang gagalkan impian dia. Dan ada satu scene lagi di mana Jake dia buat persembahan pentas, dia dapat tak silap saya Nobel Prize ke, dapat prize lah, dapat hadiah atas pentas. Dan lepas tu dia buat persembahan pentas tu, membayangkan satu scene di mana Jake ternampak semasa dia bertugas sebagai janitor, dia nampak persembahan latihan dekat pentas kat sekolah, dan tu membayangkan apa yang akan berlaku kepada Jake jika dia memilih jalan yang betul lah, ataupun pilihan yang betul. Mungkin dia akan berjaya dan semua orang pandang dia. Kalau korang tengok semasa dia buat persembahan tu, semasa dia berucap, semua orang tengok dia, termasuk ayah dia sendiri yang semasa sebelum tu tak nampak, tak pandang dia pun. Tapi di akhir cerita tu je yang ayah dia pandang dia dengan bangga. Dan dalam scene tu dia berakhir dengan ada warna biru, dan warna biru ni bermaksud melancholy. Ada sebut dalam cerita ni beberapa kali, bermaksud kesedihan. Impian dia tak tercapai, dan sebab tu saya rasa ending dia tu
ending ucapan dia tu berakhir dengan warna biru. So macam mana? Korang faham tak apa yang cuba disampaikan dalam cerita I'm Thinking of Ending Things ni? So apa yang saya faham ni mungkin berbeza dengan apa yang orang lain faham. Tapi saya harap video ni dapat menerangkanlah ataupun memperjelaskan ketidakfahaman korang tentang cerita I'm Thinking of Ending Things ni. So kepada korang yang belum subscribe lagi channel Aku Tak Nyaman, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Aku Tak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi video-video, konten-konten, review filem, review series, penjelasan filem macam ni pada anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Aku Tak Nyaman. Assalamualaikum.